rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan bercerita mengenai satu tajuk berkaitan dengan iman tercabut kerana dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana iman itu tercabut, maka ketika seseorang itu melakukan maksiat, melakukan perkara yang diharamkan Allah, maka ketika itu iman dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Baik, kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qila wa ma ikhlasuha? Qala an tahjuzahu an maharimillahi azza wa jalla. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin penonton yang dirahmati Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian sahabat yang bernama Zaid ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa itu yang dikatakan ikhlas menyebut kalimah la ilaha illallah? Tanda seseorang itu ikhlas di dalam menyebut kalimah la ilaha illallah, Nabi kata di sini, iaitu antahjuzahu an maharimillahi azza wa jal. Apa maksud dia, tuan-tuan dirahmati Allah? Yang dimaksudkan di sini adalah kalimah yang dimaksudkan ikhlas menyebut kalimah la ilaha illallah itu adalah apabila seseorang itu kalimah yang disebut itu mencegah dirinya daripada melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan ikhlas dalam menyebut kalimah la ilaha illallah. Makna kata, tuan-tuan dirahmati Allah, siapa-siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, itulah tanda iman di dalam dirinya. Dan tanda iman itu apabila seseorang itu dia menyebut dengan penuh keikhlasan, bahkan tanda-tanda keikhlasan itu apabila kalimah itu mencegah dia daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Baik, daripada perkara ini, tuan-tuan dirahmati Allah, kita dapati bahawasanya jelaslah bahawa apabila seseorang telah menahan dirinya daripada melakukan perbuatan yang haram dan yakin terhadap kalimah la ilaha illallah, maka tidak ragu-ragu lagi dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Satu, bila dia betul-betul menyebut kalimah la ilaha illallah, kemudian dia meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah, maka ketika itu, itulah tanda keikhlasan, ikhlas kepada Allah, dan tidak ada keraguan lagi untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, namun seseorang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah tetapi masih juga tidak menjauhkan dirinya daripada melakukan perbuatan yang haram, maka tetap juga dia akan dimasukkan ke dalam syurga pada suatu masa nanti dengan berkat kalimah la ilaha illallah, setelah dia menerima siksaan akibat amalan buruk yang telah dilakukannya. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, mungkin ada setengah orang yang masih yakin dengan kalimah la ilaha illallah, tetapi dia masih tidak boleh meninggalkan perkara-perkara yang haram tu tadi. Ada orang, kategori yang pertama, dia melakukan tuntutan kalimah la ilaha illallah itu tadi, iaitu menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Ada orang, dia sudah mengucap kalimah la ilaha illallah, tetapi masih tidak boleh tinggal lagi perkara yang haram di dalam hidupnya. Walau bagaimanapun di akhirat nanti, dengan berkat kalimah la ilaha illallah yang diucapkan, yang diyakini dengan hatinya, orang seperti ini juga dia masih dapat syafaat, pertolongan daripada Allah, sehingga kan dia dikeluarkan daripada neraka Allah Azza wa Jal. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita dapati bahawasanya jika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sehingga dia terkeluar daripada keimanan dan Islam, itu adalah persoalan lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita.
Mana kata ada 3 golongan tuan-tuan dirahmati Allah dalam masalah ini. Yang pertama, orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian dia meyakini bahkan dia menjauhkan dirinya daripada perkara yang haram. Ada golongan yang kedua, dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tetapi dalam masa yang sama dia tetap melakukan perkara yang Allah haramkan. Tetapi orang seperti ini juga dengan rahmat Allah akan dikeluarkan juga selepas dosa-dosanya itu tadi telah di orang kata macam mana kata telah diselesaikan dengan hukuman tadi, dengan azab tu tadi. Mungkin selepas dia duduk di dalam neraka, walaupun duduk dalam neraka bukan tempoh yang sekejap tuan-tuan, akan duduk dalam tempoh yang lama, tapi dia tetap akan keluar. Maka kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku selepas itu sama juga. Ada golongan yang ketiga. Ini adalah golongan yang sangat bahaya tuan-tuan dirahmati Allah, kerana dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram itu secara segera, dan dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu tanpa henti, yang menyebabkan imannya tercabut kerana perbuatan dosa itu tadi. Ini yang kita akan bincangkan ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman itu tercabut dengan dosa-dosa, perkara-perkara yang haram yang dilakukan oleh seseorang, sehingga kan takut sebelum kematian dia tidak mampu mengucap kalimah la ilaha illallah. Kerana apa tuan-tuan? Terlalu banyak dosa perkara yang haram yang dilakukan. Sebab dia tak berhenti sekarang, dia terus lakukan, sehinggalah dekat dengan kematian dia, sehingga dia gagal mengucap kalimah la ilaha illallah. Tidak ada ruang lagi tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau seseorang itu gagal dalam kematiannya, mana mungkin dia boleh berpatah balik untuk kembali ke dunia, untuk beriman kepada Allah? Tak akan mungkin tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak boleh kita patah balik. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni tuan-tuan, kita berada di hujung tahun, bermacam-macam ujian, liku yang kita lalui pada tahun ini. Tetapi sehebat mana pun manusia, engkau adalah seorang raja, engkau adalah seorang sultan, engkau seorang pemimpin, Perdana Menteri, engkau seorang rakyat biasa, engkau orang kaya, orang miskin, hebat mana pun manusia, dia tak boleh mampu untuk kembali ke zaman lampau dia. Dia tak boleh kembali pada bulan yang lepas. Tak akan mampu. Sehari yang lepas pun tak boleh. 5 minit yang lepas pun kita tak mampu. Kita tak akan mampu tuan-tuan. Kerana apa? Manusia. Inilah keterbatasan kita. Kalau kita dah mati, sama juga kita tak boleh kembali ke dunia untuk melakukan amalan. Sebab itu ramai orang yang dah mati yang kita lihat tuan-tuan dan dirahmati Allah. Ramai saudara kita sudah mati, keluarga kita sudah mati, sahabat-sahabat kita sudah mati. Cuba tuan-tuan lihat. Cuba tuan-tuan lihat mereka sudah berapa lama berada di alam barzah. Mereka tak akan pernah kembali tuan-tuan dirahmati Allah. Semua percaya perkara tersebut. Tidak ada satu orang pun yang sudah mati kemudian dia boleh kembali ke alam dunia. Tak akan mampu tuan-tuan dirahmati Allah. Tak akan mampu. Sebab itu kalau kita lakukan dosa, kita tak bertaubat, kita lambat bertaubat, kita nak kembali ke dunia balik untuk beramal soleh, untuk bertaubat, tak akan mampu lagi tuan-tuan dan dirahmati Allah. Maka ketika itu baru kita tahu hari ini kenapa iman kita semakin hari semakin lemah. Kecintaan kita kepada Allah semakin hari semakin lemah. Kecintaan kita kepada Al-Quran semakin hari semakin lemah. Kecintaan kita kepada Nabi SAW semakin hari semakin lemah. Sebab apa tuan-tuan dirahmati Allah? Jawapannya kerana dosa tu tadi. Dosa itulah yang menyebabkan iman kita itu dicabut sedikit demi sedikit. Sebab tu bahaya tuan-tuan. Dosa ini satu perkara yang sangat bahaya. Sebab tu Allah perintahkan orang yang berdosa segera memohon taubat. Segera, sesegera yang boleh. Kalaulah malam tadi, malam semalam buat dosa, pagi tu dah kena taubat dah. Gambarannya seperti itu. Sebab apa? Dosa itu yang menyebabkan seseorang itu terhalang dengan orang yang dicintai. Seseorang itu hilangnya kecintaan kepada Allah kerana dosanya. Hilangnya kecintaannya pada Nabi, Al-Quran, zikir dan sebagainya kerana apa tuan-tuan dirahmati Allah? Kerana dosanya tadi. Sampai satu tahap, dosa ini yang menyebabkan iman tercabut. Takut-takut seseorang itu mati dalam keadaan Yahudi, Nasara, Majusi.
dan agama-agama yang lain. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada